Baik, apa perasaan semua selepas menonton video tadi, The Red Temple? Tak sempat tengok? Ulang lagi, tak apa. Lepas ni saya bagi awak tengok dekat laptop macam ni. Yang dah tengok tu apa perasaannya? Geli, jijik lagi? Kotor lagi? Tak siuman, okey lagi? Ha? Gila. Okey lagi? Baik. Satu perkataan yang saya tunggu daripada semua tapi tak hadir juga. Bukan? Kasih sayang. Iaitu kesiannya mereka. Kenapa mereka buat macam tu? Tapi saya tak dapat. Dan itu sebenarnya kenapa saya mainkan video itu dan kenapa saya cuba dapatkan respon. Saya tak salahkan semua, tetapi saya lebih menilai benda itu dari perspektif dakwah itu sendiri. Sebab bagi saya, every moment is a dakwah moment. Setiap detik, setiap saat itu adalah saat berdakwah. Dan cara kita bertindak akan jauh berbeza jikalau kita berfikir dalam perspektif nak buat dakwah. Sebab respon kita yang pertama setelah melihat video-video sedemikian akan melambangkan apa yang selalu kita cakap, apa yang selalu kita fikir bila kita nampak orang jauh daripada agama. Kita tak ada kata, kesiannya mereka, kenapa mereka jauh dari agama. Kita tak cakap. Yang biasanya kita akan cakap, gila dia buat gitu, ataupun bodoh, jijik, mana boleh, apa ni jauh daripada agama. Yang kita selalu hamburkan adalah perkataan-perkataan yang tak molek, yang tak sedap didengar. Betul? Dan sebab itu tadi respon kita begitu. Sedangkan yang sepatutnya kita ada, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kenapa kita tak melihat dari perspektif dakwah? Kesiannya mereka. Ada tak di kalangan orang Islam kita yang pergi menyembah kubur, yang pergi sujud dekat kubur? Apa pandangan kita? Kita kata gila, kan? Tapi mengapa kita tak kata kenapa mereka buat macam tu? Kesian mereka. Sedangkan Nabi dah diutuskan untuk membawa manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah. Walau apa dua alasan pun, mereka kata tak sembah ini tapi bertawasul. Allah dah kata dalam Quran, surah Al-Zumar surah ke-39 ayat ke-3, bila ditanya kepada penyembah berhala, mereka kata kami tak sembah mereka, kami cuma cari jalan mendekatkan diri pada Allah. Alasan, sepatutnya kita fikir dari segi neraca pertimbangan, kesian, sayang mereka. Sepatutnya kita juga bertanya, apa aku boleh buat untuk membantu mereka? Sekarang ni kita dapat rasa juga tak betapa bertuannya kita sebagai seorang Muslim? Ada tak kita sebagai Islam kita buat macam tu? Tak. Tapi kesian tak? Kesian. Sepatutnya kita lahirkan kesian kita. Itu yang perlu ada. Nabi dalam apa jua keadaan, dia selalu melihat dari neraca kasih sayang. Macam mana boleh selamatkan orang daripada neraka. Contoh, dalam satu peristiwa, ketika para sahabat radhiyallahu anhum telah terlelap, mereka berehat di padang pasir, dan Nabi SAW berehat di bawah sebuah pohon pokok. Maka seorang Arab Baduin yang dikenali sebagai Ghawra ibn Haris, dia datang kepada Nabi, dia nak bunuh Nabi. Dia ambil senjata, dia letak dekat leher Nabi. Maka Nabi dikejutkan dan dia berkata, sekarang siapa yang akan selamatkan engkau? Nabi jawab apa? Allah. Yakinnya Nabi SAW pada Allah, dia kata Allah akan selamatkan aku. Maka sebab Allah pemilik hati, Allah menjadikan hati dia gentar dan dia menjatuhkan pedang dia. Maka Nabi ambil balik pedang tu dan letak balik pada leher dia. Sekarang siapa pula yang akan selamatkan engkau? Tak ada. Dia takut. Maka Nabi kata, masuk Islam. Masuk Islam. Masuk Islam. Tapi Arab Baduin tu kata, tak mau lah, tak mau. Tapi aku janji, aku tak akan menyakiti orang Islam lagi selepas ini. Nabi bunuh dia tak? Nabi biarkan dia balik. Dan setelah dia balik kepada Arab Baduin dia bercakap dengan mereka dan kata, sesungguhnya aku baru pulang daripada sebaik-baik manusia. Dan dikatakan selepas itu dia meluk Islam. Nampak tak? Nabi dia selalu melihat orang dari neraca
sayang, kasih sayang nak selamatkan orang. Dan dakwah Nabi, dakwah juga bermaksud apabila orang bukan Islam ataupun yang belum Islam, selepas berinteraksi dengan kita sebagai Muslim, mereka mendapat gambaran yang lebih baik tentang Islam, mendapat image yang lebih positif tentang Islam. Itu juga dakwah. Selepas kita keluar daripada tandas, sepatutnya orang bukan Muslim ataupun yang belum Muslim ini masuk tandas, mereka mendapat gambaran, wow, orang Islam tadi tu dia masuk dalam tandas ni, bersih tandas ni dibandingkan dengan tandas-tandas yang lain. Barangkali orang Muslim tadi nampak kotor, dia bersihkan tandas sebelum dia keluar untuk memastikan orang yang guna selepas itu selesa. Dapat gambaran. Bila orang nampak kita, kita senyum, kita pemurah, kita tolong orang, Muslim begitu, orang Melayu begitu, orang Kelantan begitu. Dia dapat gambaran yang lebih cantik tentang Islam dan Muslim itu sendiri. Jadi amalkan Islam itu secara total, secara menyeluruh. Baik, sekarang kita nak pergi kepada do and don't. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Buat dan jangan. Okey. Okey, buat dan jangan. Okey. Kita lihat apa yang kita dalam do and don't dalam berdakwah. Sebab dakwah, kita kena faham, ada orang dia nak berdakwah tetapi dia tak tahu macam mana nak mula. Dan satu lagi adalah, dia tidak tahu apa yang perlu dia buat, apa yang tak perlu buat. Contoh, hari ini sepatutnya bila kita baca Quran, apa efek dia kepada kita? Apa kesan dia kepada kita? Sepatutnya menjadikan kita lebih sombong ataupun menjadikan kita lebih tawaduk. Tetapi hari ini yang kita nampak, orang yang baca Quran, orang yang lebih tahu agama, orang yang lebih pergi banyak kuliah, dia jadi apa? Sombong ke tawaduk? Bukan semua. Tapi yang selalu kita nampak adalah, makin dia pergi kuliah, makin dia pandang hina pada orang. Betul? Yes. Maksudnya tak ada kesan kat kita. Sepatutnya do and don't itu juga termasuk, iaitu kita nak tahu apa yang sepatutnya kita buat, apa yang tak sepatutnya kita buat dalam dakwah. Bila kita dapat ilmu, Quran baca sepatutnya melembutkan hati, bukan mengeraskan hati. Kalau Umar Ibn Khattab yang keras hatinya nak bunuh Nabi, dengar Quran boleh dilembutkan memeluk Islam. Mengapa kita yang dah lama Islam, dah katam, dah buat kenduri pulut banyak kali pun, dah banyak kali katam, makin keras hati kita, makin kita pandang hina orang. Itu tak sepatut. Sepatutnya lebih lembut, sepatutnya lebih meneladani Nabi. Bila kata cinta Nabi, bukan sekadar anjur majlis selawat. Lebih penting daripada itu, ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi pun bila tanya, hadis Bukhari, hadis Muslim, tahu? Bukhari? Nasi Bukhara tahu? Hadis Bukhari tak tahu? Muslim? Ana Muslim. Bukan, ini sahih Muslim. Tak tahu? Masalah juga. Kan? Jadi sekarang kita lihat do and don't dalam dakwah kita. Do. Okey? Pertama, dalam dakwah selalu saya titik beratkan adalah akhlak. Tetapi yang ini kita kemudian akhlak tu. Sebab kita akan satu topik khusus akhlak Nabi SAW dalam berinteraksi dengan Muslim dan juga non-Muslim. Sebab penting, kita hidup di Malaysia yang banyak bangsa, banyak agama, dan perlu kita faham bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Jikalau gagal, kita gagal. Walaupun ada satu hadis tu hadis dhaif dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti zimmi, mereka menyakiti aku, dan sesiapa yang menyakiti aku, dia menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis dhaif, tapi mungkin ada ibrah kita nak ambil dari situ, iaitu jangan berlaku kasar kepada orang bukan Islam, zimmi. Jadi perlu kita tahu do and don't kat sini. Now, pertama, membina jambatan bukan membina sempadan. Bila kata membina jambatan, bagaimana kita nak membina jabatan? Bagaimana? Dia perlu, bila kita kata bina jambatan, dia perlu bina satu kepercayaan, menguatkan ukhuwah. Kita lihat ya, hadirin dan hadirat. Biasanya dalam kita berdakwah, dia ada satu prinsip yang sangat penting. Apabila kita nak berkenal-kenalan dengan orang, nak mencari pasangan hidup contoh, sebenarnya apa yang saya nak kongsi ni, kita biasa amalkan, tetapi tidak istiqamah dan tidak menyeluruh amalan dia. Kita macam warm chicken shit. Faham eh? Faham? Apa tu warm chicken shit? Hangat-hangat? Kita lihat
Biasanya kita dalam berdakwah, membina repo, membina hubungan ukhuwah itu, kita lebih kepada mencari persamaan ataupun mencari perbezaan. Persamaan. Ingat, walaupun kita kata berdakwah itu mencari persamaan, bukannya apabila kita cakap kita mencari persamaan dengan agama lain, itu bermaksud pluralisme ataupun kita kata agama itu sama. Tidak. Dalilnya kat mana? Surah Al-Imran surah ketiga ayat 64. Allah suruh kita katakan kepada ahli kitab, marilah kita datang kepada persamaan. Allah tak kata marilah kita mencari perbezaan dalam agama mereka. Tak ada. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 46, Allah kata, jikalau kamu tidak boleh berdakwah dengan hikmah, maka janganlah kamu berdakwah pada ahli kitab. Bukan asyik tunjukkan orang, awak tahu tak dalam Bible awak terdapat banyak percanggahan. Awak tahu tak dalam Bible awak macam ni. Itu kemudian. Tapi yang lebih utama mencari persamaan. Contoh, saya suka bagi contoh. Kalau muslimin nak tengok kamu ni macam mana? Dah kahwin belum? Ataupun belum kahwin lagi? Belum kahwin lagi. Dah kahwin ke belum? Belum kahwin lagi, maksudnya dah kahwin. Tak apa. Kalau kamu nak mencari calon isteri, bila kamu nak bertaaruf, of course bapak dia dekat depan lah. Jangan pula bertaaruf seorang-seorang dengan dia. Tak boleh. Bila kamu nak bertaaruf, kamu tanya dia apa? Kamu akan tanya nama dia kan. Awak apa nama awak? Dia kata nama saya Khatijah. Nama saya Muhammad. Kan? Lepas tu kamu akan tanya dia, kamu suka makan apa? Suka makan gapo? Kamu suka makan apa? Dia kata apa? Perempuan suka makan apa? Char kway teow juga. Kamu kata, ambo tak suka char kway teow, ambo suka nasi lemak. Char kway teow mana sedap? Lepas tu, mu suka pasukan apa? Mu suka Arsenal. Aku suka MU. Tak sama kita. Rasa-rasanya jadi tak kita nak berkahwin dengan perempuan tu? Rasa-rasa perempuan tu berkenan tak dengan kita? Benci. Betul? Jadi dalam berdakwah, dia yang utama adalah mencari persamaan, iaitu kita cuba nak mengenali hati budi mereka. Contoh, latar belakang mereka. Nama. Contoh, Abe, namamu? Nama kau? Namamu? Nama penuh? Nak fikir nama dia. Apa nama aku? Nama penuh apa? Fauzi Abdullah. Tak ada bin. Fauzi bin Abdullah. Fauzi bin Abdullah. Nama dia tak cukup panjang. Cari perempuannya. Perempuannya biasanya dia 3-4 kali sebut. Adik. Lagi sekali lagi. Nur Izzatu Akma binti Harun. Panjang dah. Now, ini saya nak ajar macam mana kita nak kenal kan? Nur Izzatu Akma binti Harun. Apa nama dia yang biasa kawan dia panggil? Kamu jangan jawab. Cuba teka. Banyak sangat. Barangkali Nur, ataupun Izzatul, ataupun Akma, ataupun Iza. Betul? Nama yang selalu glamour? Akma, tengok. Fail. Apa yang saya cuba terapkan di sini, iaitu bila nama dia panjang macam tu, kita nak tahu. Contoh, nama saya Firdaus Wong Wai Hong. Kamu nak panggil saya apa? Wong Fei Hong tu bukan nama saya. Kamu mungkin panggil saya Firdaus. Ada orang panggil saya tak tahu. Ada orang tiba-tiba boleh panggil saya nama Daus. Apa ingat saya ni saudara mara Daus Dufai Ibn Al-Dausi tu, Daus. Saya bukan daripada bangsa Daus. Panggil saya Daus. Ada yang panggil Wong, ada yang panggil Wai Hong, ada yang panggil Hong. Macam-macam dia singkatkan. Daripada dia orang cipta nama saya, kenapa tak tanya saya apa nama yang saya suka dipanggil? Bukankah itu cara bertakruf? Kalau contoh Nur Izzatu Akma binti Harun, binti. Dia nampak? So maksud saya di situ adalah bila kita bertakruf, tanya dia nama apa? Nama gitu. Biasanya nama glamour tu apa? Akma. Tahu Akma. So selepas kita dah tahu nama dia, panggil dia sebagai Akma. Habis. Gunakan kesempatan kenal siapa dia, bertakruf, tengok hobi dia. Apa hobi kamu? Saya suka menjahit. Bagus. Apa yang kamu suka jahit? Kenal lebih banyak.
Bila dia kata, oh kamu Akmal, nama saya Abdullah, Fauzi bin Abdullah, nama saya Fauzi bin Abdullah, tapi biasanya member-member panggil Boji. Contoh, nama glamour, nama selalu sahabat panggil Boji. Betul tak? Betul, Boji. Betul lah, saya tak tipu. Sebab kawan saya pun ada nama Fauzi, tapi tak digelar sebagai Fauzi, bila sebut Poji. Jadi nampak tak? Di situ kamu kenalkan, bila kamu dah bertaaruf dengan orang tu, tak kisah dia Muslim ke non Muslim, kamu dah bertaaruf dengan dia, kenalkan diri, tanya hobi, kenal mengenali, strengthening. Sahabat, Nabi SAW dia berjaya dalam dakwah dia pada awalnya kerana dia telah membina satu jenama yang sangat kukuh. Bukan jenama Adidas, bukan jenama Nike, tetapi jenama yang dia bina adalah Al-Amin. Al-Amin, bina kepercayaan, amanah di situ, kepercayaan, menguatkan hubungan. Contoh bagaimana nak menguatkan hubungan dengan mereka, dengan sahabat kita, dengan jiran kita. Boleh tak memasak? Boleh tak beli makanan lebih? Bila beli makanan lebih, boleh tak bagi kepada mereka? Boleh tak beli hadiah pada mereka? Bukankah dalam hadis Nabi kata nak rapatkan silaturahim, bagilah hadiah, dia akan merapatkan silaturahim. Buat sedemikian untuk merapatkan dalam dakwah kita. Sebagaimana kalau kita nak ambil hati bakal mertua kita, ada tak kita pergi melawat bakal mertua kita dengan tangan kosong? Ada tak orang merisik dengan tangan kosong? Ada? Berani kamu? Tak ada. Kamu akan bawa buah tangan. Yes, buah tangan tu tak ada orang akan menolak hadiah. Jarang-jarang sekali. Okay? Introduce, kenalkan diri kita. Ingatlah, perkataan ni genuine ni, asli, dengan betul. Apa sahaja? Orang asli? Apa masalah jadi orang asli? Saya orang yang original, orang asli lah. Kamu ni kena clone tak kan? Plastik? Tak. Genuine ni di situ maksudnya ikhlas. Jangan kenal kepada orang, apa nama? Assalamualaikum. Wah, saya pernah dengar nama you, saya tahu you siapa. Wahal kita tak kenal pun, berlakon lebih. Itu tak ikhlas, itu bohong. Itu biasanya conman suka guna. Saya tahu saya siapa, tak pernah dengar nama you. Jangan menipu dalam perkenalan, dalam sesi ta'aruf kita. Okey? Lepas tu, bila kita kenalkan diri, biasanya kita nak kenalkan diri kita sebagai nama kita, merendah diri, okey, dan sensitif tentang apa-apa tentang agama bangsa mereka. Contoh macam mana nak kenalkan diri kita untuk merendah diri. Walaupun gelaran kita adalah profesor, adalah syekh, adalah ustaz, adalah ustazah, ataupun kita ni hafal Quran, janganlah kenalkan nama sebagai nama saya Al-Hafiz Fauzi bin Abdullah. Tak perlu. Amin, insyaAllah. Doakan untuk kamu. Tak payah nak kata diri kita, gunakan gelaran kita. Merendahkan diri, walaupun kita ni ustaz, bakal ustaz, ustazah, kita kata nama saya sekian-sekian, nama saya Fauzi. Saya akan guna nama kamu banyak. Nama saya Poji. Nama saya Poji, nama saya Fauzi. Walaupun lepas tu orang tu dia tahu, saya dengar kamu ni ustaz. Tak apalah, panggil Fauzi sudahlah. Kalau nak panggil ustaz pun tak apa, tapi tak apalah Fauzi. Biar rapat. Sebab bila kita letakkan status kita di situ, orang rasa jauh, orang rasa kita ni sombong. Bayangkan, nama saya Dr. Firdaus. Tak. Dalam etika untuk berkenalan, kamu tak gelarkan diri kamu. Contoh, apa nama kamu? Nama saya Puan Akmah. No, Puan ke apa ke itu orang bagi. You tak cakap, my name is Mr. Fauzi, my name is Miss Akmah. Tak. Miss dan Akmah, Miss dan Mr. itu diberikan oleh orang lain, bukan untuk kita. Kita kenalkan nama kita, merendah diri. Jangan nak sombong. Ada, pernah, ini case benar, tak mau cerita nama, tapi sebagai teladan untuk kita. Bila orang panggilan, dia kata, okey, sekarang dipersilakan Hajar sekian-sekian-sekian. Dia tak mau naik. Adakah Hajar ada di sini?
Boleh hantar wakil ke? Lepas tu saya Datin Hajah. Dia tak mau naik kalau orang panggil Hajah. Ada orang pula dia ada haji ada hajah. Kalau orang setakat panggil nama dia Fauzi bin Abdullah, dia tak mau jawab. Tuan Haji Abdullah, Tuan Haji Fauzi. Nak juga orang panggil dia. Come on lah. Adakah kerana orang tak panggil Tuan Haji ataupun Puan Hajah itu sebagai tidak hormat? Kalau macam itu, kenapa kita tak panggil Nabi sebagai Haji Muhammad? Tidak. Maksud saya adalah merendahkan diri dalam berdakwah itu. Sebab dengan meninggikan status kita, orang tu rasa dekat ke jauh dengan kita? Jauh. Sebab itu tengok Nabi, ingat tak satu hadis? Amr ibn As. Dia kata, sebelum aku Islam dulu, Muhammad ini adalah manusia yang paling aku benci, yang aku tak mau lihat muka dia. Tapi selepas Islam, aku ni tak boleh tengok muka dia sebab terlalu sayang pada dia. Sehingga dia berkata dengan sahabat, korang tahu tak siapa yang Nabi paling sayang? Semua kata. Lalu dia pergi kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau sayangi? Siapa dia jawab? Aisyah. Bukan tu maksud saya. Yang saya maksud di kalangan sahabat lelaki, bapa Aisyah. Nampak tak? Kenapa Amr ibn As dia pergi buat macam tu? Sebab Nabi SAW dia sentiasa menjadikan orang di sekeliling dia, sahabat-sahabat dia, membuatkan mereka terasa bahawa mereka adalah orang yang Nabi SAW paling sayangi. Maksudnya, setiap sahabat yang bersama dengan Nabi, mereka akan merasai bahawa mereka lah insan yang paling disayangi oleh Nabi. Betul tak? Yes. So, be humble, relax lah. Nabi tak kata, kamu jangan dekat-dekat, saya ni Rasul. Tak. Dia paling mulia, kamu jangan dekat dengan saya. Tak begitu. Nabi merendahkan diri untuk membantu. Perang Khandaq sebagai seorang Rasul, seorang panglima, boleh tak dia relax saja? Boleh. Tapi dia turun padang tak? Yes. Merendahkan diri. Jangan berjalan di bumi Allah dengan kesombongan. Okey? Selepas itu, hormat. Walaupun berlainan agama, hormat. Surah Hujurat, surah 49 ayat 13. Yang paling baik, yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Maka respect mereka. Dan jangan sesekali, saya ambil peluang ini kepada diri saya dan kita semua. Jangan sesekali kita berbangga dengan keturunan kita. Jangan sesekali kita berbangga. Tak salah nak berbangga, tetapi jangan menyombong. Jangan sekali berbangga dengan bangsa kita. Sebab apa? Ada tak Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita apa bangsa Nabi Adam ketika Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam? Ada tak? Tak ada. Ada tak Allah menjanjikan mana-mana bangsa masuk syurga? Kalau kamu jumpa kan, tolong bagi tahu saya siap-siap awal-awal. Pukul 12 tengah malam call pun tak apa. Hari itu juga saya nak daftar masuk bangsa tu. Sebab boleh masuk syurga mah. Saya boleh apa? Tak jadi Cina pun tak apa. Jadi bangsa apa yang janji boleh masuk syurga? Tapi Allah tak pernah sebut semua ni. Sebab yang jadikan kita masuk syurga adalah iman kita. So, menghormati, jangan tengok ini gelap sangat lah. Gelap tu siapa yang jadikan? Allah jadikan. Halo, kerana Allah jadikan dia gelap, maka kamu nampak cerah. Kalau contoh, kamu rasa kamu cerah, kamu nampak Mat Saleh yang lebih putih, siapa yang gelap sekarang? Kita yang gelap. Warna kulit bangsa tu tak ada kena-mengena. Jadi kena faham, respect. Jangan kita lihat orang dengan, orang kata, nilai-nilai yang sungguh rendah. Okey? Jangan kita buat sedemikian. Kemudian ingatlah, ini sangat penting. Dalam kita berdakwah di Malaysia, kita ada institusi agama. Kita ada masjid karya-karya kita. Ada masjid mukim dan sebagainya. Yang ini adalah pastikan dan sentiasa bergerak dalam satu jemaah agar kita dikenali. Bukan nak jadi popular, bukan, tetapi agar mereka tahu apa yang kita buat dan kita sering bekerjasama dengan institusi agama dan sebagainya. Supaya bila program kita mudah dijalankan.
Kerana kalau di Malaysia kita tidak bekerjasama dengan institusi agama dan kita menentang, maka tak akan pergi jauh. Dan saya percaya institusi agama juga akan membantu selagi kamu melakukan kerja-kerja Islam. Betul? So, get familiar dengan mereka, jadikan mereka kenal kita, dan kemudian kita juga diiktiraf oleh institusi agama. Itu sangat penting. Jangan kata tak apa, aku buat program ni tak perlukan mereka. Betul? Kita ada duit sendiri, tak perlukan mereka. Tetapi kena ingat, mereka yang banyak menggerakkan, dan sekarang ini ramai musuh-musuh, banyak musuh-musuh Islam, sasaran mereka adalah untuk menjatuhkan institusi agama. Sebanyak mana kita tak bersetuju dengan institusi agama, ada setengahnya, jangan kita membantu orang-orang kafir untuk menjatuhkan institusi agama. Sebab bila runtuhnya institusi agama di Malaysia, maka runtuhlah kesemuanya. Jangan bantu mereka. Tak setuju, kita selesaikan. Sebagaimana kita dengan ahli keluarga kita, sanak saudara kita, adik-beradik, ada tak benda yang kita tak setuju? Ada tak selepas itu kita bergaduh, cerai talak 3? Tak ada kan? Tetap adik-beradik, betul tak? Kalau ada apa-apa, kita bincang, balik rumah bincang. Settle. Begitu caranya. Okey? Kerjasama rapat dengan institusi agama. Iktiraf mereka supaya mereka juga mengiktiraf kita. Kita buat yang terbaik, yang lain tu biar Allah buat. Bagi hidayah kepada mereka untuk bersama dengan kita untuk dalam dakwah. Akan memajukan. Okey? Baik. Be approachable. Mudah untuk orang dekati kita. Iaitu, saya sebenarnya dalam kursus seminar dakwah ini, saya akan juga kongsikan tentang body language dan juga psikologi sedikit. Walaupun saya bukan pandai sangat, tapi ini secara praktikal. Bila kita berjalan, ingat, poket tangan kita jangan selalu letak dalam poket. Sebab bila letak dalam poket, itu bermaksud saya tak bersedia untuk disalam. Of course, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Yang saya maksudkan ini adalah kita approachable dalam segi bila kita berjalan dengan relax, is approachable. Jangan pula kita berjalan dengan mata stress, dengan kita ingat ini takwa. Takwa tu di mana? Takwa tu di sini. Jangan pandang orang dengan lubang hidung kita. Takwa tu di sini. Jangan ingat semakin hebat ilmu kita, semakin kita perlu menjauhi. Tak boleh. Hadis Nabi dah cakap. Macam mana kita boleh salah faham hadis Nabi? Nabi dah cakap, berkawan dengan tukang besi akan dapat bau besi. Berkawan dengan tukang jual minyak wangi akan dapat minyak wangi. Yang kawan-kawan yang hina ni tukang besi. Tak boleh. Maka jalan pun macam ni. Tak. Kalau kita yang dekat dengan ilmu agama, tak mendekati orang yang jauh dari agama, siapa nak dekat dengan mereka? Syaitan. Mereka makin jauh. So, bila jalan, bukanlah suruh jalan macam kita ni famous sangat. Hey, hi, hi. Tak juga. Tapi bila kita jalan, approachable. Bila orang panggil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Apa khabar? Jadilah orang yang paling mulia. Jadilah orang pertama yang memberikan salam. Nabi kata orang terbaik kamu adalah orang pertama memulakan salam. So, Assalamualaikum, apa khabar? Sehat? Ataupun yang belum muslim, Acong, apa khabar? Dah makan ke? Selalu suka guna acong lah, kan? So, gunakan pendekatan yang membolehkan kita mudah didekati. Okay? Now, fokus pada yang ini. Ini kita nak tahu. Ingat, tugas kita adalah convey, bukan convert. Beza dia adalah convey, dua-dua pun ada con, tetapi convey adalah sampaikan, bukan islamkan. Okey? Sampaikan, bukan islamkan. Kenapa saya sebut ni? Sebab kerap kali yang saya pernah ada pengalaman, ada di kalangan pendakwa yang hebat, yang bagus, yang mendalami ilmu Islam dan perbandingan agama dengan baik, tetapi fokus mereka lebih, okey, tahun ni kita nak Islamkan 80 orang. Wait. Hidayah tu daripada siapa? Allah. Macam mana kamu boleh buat satu sasaran nak mengislamkan 80 orang? Kamu nak ambil alih tugas Allah ke? Tak. Sepatutnya sasaran setiap organisasi adalah berapa banyak orang yang boleh kita santuni pada tahun ini. Berapa ramai orang yang perlu kita dekati mereka.
Berapa banyak masjid yang perlu kita pergi, berapa banyak peserta yang perlu kita latih. Itu yang kita boleh sasarkan, betul tak? Tetapi pasal mengislamkan, ataupun aku nak mengubah 100 orang Islam yang jauh daripada Islam kembali ke dalam masjid. Siapa punya tugas tu? Allah punya tugas. So fokus pada convert, not convert. Kerana kalau kita fokus pada convert, sasaran kita adalah mengislamkan, percayalah, akan tiba satu hari kita putus asa. Sebab kita menilai dari segi jumlah yang diislamkan. Kita tidak melihat kepada usaha kita. Perlu kita ingat, Allah Subhanahu Wa Taala nilai usaha kita berbanding dengan hasil kita. Usaha kita itu lebih penting, jauh lebih penting. Maka fokus di situ, convey not convert. Dan perkataan yang saya suka gunakan adalah do your best and let Allah do the rest. Okay? Do your best and let Allah do the rest. Yang ini, okay? Ingat, guidance, hidayah tu irsyad. Hidayah tu lebih kurang dua. Secara umum untuk kita yang basic, yang asas. Hidayah tu irsyad, kita menunjukkan jalan yang benar, jalan yang betul. Contoh, tahu tak bagaimana cucu Nabi SAW mengajar seorang lelaki tua untuk berwuduk? Pernah dengar cerita tu? Pernah. Ada tak mereka kata, pakcik, kami dua ni cucu Nabi tau, cara pakcik tu salah. Yes, dia memang salah, tetapi cara kita tegur lagi salah. Kadang-kadang orang menolak apa yang kita bawa tu bukan sebab apa yang kita bawa tu tak betul, tetapi cara kita bawa tu tak betul yang mereka tolak. Dapat tak mesej tu? Mereka bukan menolak mesej yang kita bawa, tetapi mereka menolak cara yang kita bawa. Itu yang mereka tak suka. So ingat, hidayah itu taufik daripada Allah. Kita dah terangkan istiqamah. Dik, jom kita solat. Tak apalah bang, bang pergi dulu, nanti saya datang. Biasanya alasan orang tak solat begitulah kan. Tak apa, pergi dulu, kejap lagi aku menyusul, InsyaAllah. Dia guna insyaAllah tu tak datang lah kan. InsyaAllah aku datang, tapi dia tak menyusul. Tak apa, esok jumpa lagi. Jom pergi masjid, dah dekat dah. Tak apalah, kau pergi dulu, sibuk lah. Esok lagi, lusa lagi, lepas tu 10 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, dia masih tak pergi. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Sama ada dia mati dulu ataupun kita mati dulu, baru baru kita berhenti. Janganlah pula kita nak bangkitkan dia daripada apa liang lahat dia. Tak boleh. So terus menerus lakukan. Semoga kita doa hidayah itu Allah bagi kepada dia. Juga elakkan konfrontasi. Bila saya sebut elak konfrontasi, hadirin dan hadirat, okey, ingatlah, dia lebih kepada jangan berdebat. Saya tak suka berdebat. Saya tak suka berdebat. Sebab apa maksud debat? Debat biasanya dia berakhir dengan salah seorang kalah, salah seorang menang. Kamu suka tak kalau kamu dikalahkan? Pernah tak kamu mendengar orang yang berdebat selepas itu dia kata, betul lah apa yang kau debatkan, aku kalah kau menang, aku nak join kau? Ada tak? Tadi kita kata dakwah tu apa maksud dia? Sekali lagi, mengajak, menyeru, menjemput kan? Pernah tak kita nak ajak orang datang ke walimah kita, ke kenduri yang dianjurkan rumah kita, kita gulung baju kita, mari kita bergaduh dulu. Kalau aku menang kau kena datang, kalau kau menang kau pilih. Ada tak macam tu? Kenapa tak ada pula? Sebab kita tahu nak ajak orang ke rumah kita, ke majlis kita, penuh dengan hikmah, penuh dengan sopan, penuh dengan tata budi bicara kita. Begitu juga bila berdialog, bila kita berdakwah, dia maksudnya jemput mereka datang. Jemput tu jangan berdebat. Nabi ada satu hadis kata, barang siapa yang boleh mengelakkan berdebat walaupun mereka benar, maka aku akan janjikan syurga untuknya, istana. Wow, berdebat. Jangan. Berdebat tu lebih banyak merosakkan silaturahim berbanding dengan memperbaiki, mempertajamkan dan mempereratkan silaturahim. Setuju? Biasanya terjadi macam tu. Jangan berdebat. Okey? Dan kita kalau lihat banyak petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran. Surah Asy-Syu'ara, surah 42 ayat ke-14. Ayat ini perlu kita ingat juga.
Actually semua benda kita kena ingat lah. Tapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih penting pada pendapat saya. Iaitu, ayat ini Allah kata, ahlu kitab, mereka tidak berbeza dan bergaduh antara satu sama lain sebelum ini. Tetapi mereka mula bergaduh selepas dapat ilmu. Macam kita, penuntut ilmu. Dulu kita tak banyak ilmu, kita tak banyak bergaduh dengan orang. Bila kita dah ada ilmu, kita pergi berjidal bergaduh dengan orang. Ambil daripada situ. Jangan bergaduh. Ingat, bila orang konfront kita, engkau ni bajet bagus lah. Kau ingat kau baru pergi kursus tu kau dah hebat lah. Dia dengan muka bengis. Apa kita buat? Adalah saya dah sudah dekat situ kan. Pandai je kan korang kan. Senyum kan. Kita senyum. Senyum bukan gelak. Tadi tu gelak. Sebab apa? Kemarahan itu adalah api. Senyuman itu adalah air. Bayangkan, kenapa saya cakap jangan gelak? Bayangkan orang tu tengah marah, kita pula belasah terus. Betul? Tapi bayangkan, ini yang dipanggil reciprocate. Reciprocate adalah kita memberikan respon yang berbeza dengan dia, berlawanan dengan dia. Contoh, dia tengah marah, kita pula dengar je, dengar. Okay. Walaupun dalam hati tu tengah panas, belasah orang kan. Kita dalam dakwah memang akan ada banyak cabaran. Sebab apa? Salah satu musuh yang paling utama apabila kita mula berdakwah adalah syaitan. Sebab syaitan nak tarik orang ke neraka. Kita nak buat berdakwah ni untuk ajak orang ke syurga. Maka kamu dah jadi musuh mereka. So, bila mereka marah, senyum je, senyum, angguk. Walaupun kita tak setuju, tapi kalau tak pernah nampak dalam sirah kepribadian Nabi biasanya akan biarkan orang habis cakap baru dia cakap. Kita tak. Orang tak habis cakap, biar aku pula cakap. Berbeza dengan sunnah. Okey? Semua ni kita ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ciptaan saya. Cuma saya jadikan mudah untuk kita lebih memahami. Ingat, apabila orang tengah marah, mereka nak confront kita, ego kita kena letakkan ke tepi. Sebab di saat itu kita ada pilihan. Sama ada kita jadi hamba Allah ataupun jadi hamba kepada ego kita. Kita bertuhankan Allah ataupun bertuhankan ego kita. Surah Al-Jaziyah surah ke-45 ayat 23, Allah sebut, tidakkah kamu nampak mereka yang menjadikan nafsu mereka itu sebagai Tuhan mereka? Ego itu nafsu. Kita boleh serve nafsu kita ataupun kita boleh serve Allah dengan bersabar. Jangan konfrontasi mereka. Saya bagi satu contoh. Ini adalah cara tidak mau berkonfrontasi dengan mereka. Seorang ulama daripada US, Syekh Yusuf Estes. Kenal siapa dia? Pernah dengar kan? Dia memeluk Islam umur 52 tahun. Okey? Dan selang beberapa tahun kemudian, dia mula berdakwah di seluruh dunia, dan hari ini umurnya menjangkau 70 lebih tahun, masih berceramah di seluruh dunia. Dan mengikut salah seorang guru saya, Syekh Kamal Al-Mekki dari Amerika juga, dia kata Syekh Yusuf Estes ni, bila dia bercakap di hadapan 70 lebih tahun umur dia bercakap macam orang muda. Wah, hebat. Tapi bila habis kan, dia kata, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pergi duduk kat belakang kan, dia terus duduk dekat kerusi roda dia. Kerusi roda. Bila bercakap, dia berdiri, cakap kuat, semangat. Tapi bila habis tu dia macam KO. Pernah sekali dia duduk dekat Starbucks, dia berjanggut dengan serban dia dan sebagainya. So ada lelaki yang tubuh besar, sado. Lepas tu datang marah dia, cakap, you Muslim this. Marah dia, marah Islam, hina Nabi. Tahu tak apa reaksi dia? Bayangkan dia tengah duduk, Mak Saleh tu duduk diri, dia tengok kat dia kan, dia senyum je. Dia tak masuk campur pun. Bila dia habis cakap, bila dah penat bercakap, dia akan berhenti kan. Lepas dia dah berhenti kan, jawapan respon dia cun. Dia kata, thank you for asking about my religion. Terima kasih kerana bertanyakan tentang agama saya.
Lelaki tadi itu, dia sedang hina Islam, sedang hina dia sebagai Muslim, sedang hina Nabi, tapi dia kata, terima kasih kerana bertanyakan tentang agama saya. Lelaki, apa respon lelaki itu? Dia kata, bila masa aku tanya pasal agama engkau, aku hina engkau. Dia kata, tengok macam mana bila kita jiwa dakwah, cara kita menjawab, cara kita respon berbeza. Dia kata dengan lelaki itu, you see, because there is a lot of misunderstanding, that you misunderstood and misinterpret about Islam, therefore you come and scold me, and I'm not going to blame you. And God has sent you to me today for me to explain to you. Let's have a seat and have a cup of coffee. Cuna. Kerana salah faham kamu tentang Islam, maka sebab itu kamu datang marah saya. Sebab kamu tak faham. Dan saya takkan salahkan kamu sebab media-media juga memainkan peranan. Maka Tuhan telah menghantar kamu ke sini untuk marah saya dan untuk kita berbincang. Jom, duduk, kita minum kopi. Selang beberapa jam kemudian, lelaki itu pergi, dia tak masuk Islam, tapi pandangan dia terhadap Islam berbeza. Nampak tak? Bayangkan kalau kita, aku belasang kan, aku cakap banyak. Kita berdakwah ke ataupun jauhkan orang daripada Islam? Jauhkan. Tengoklah, Muslim is teroris. Sebab itu hari ini kita Muslim banyak terperangkap dengan mainan syaitan. Si Alwin Tan, sorry saya tak suka sebut nama dia, si pelakon lucah tu, bila dia laungkan azan dengan piano dia dan sebagainya, kita marah. Dia sengaja nak buat kita marah. Orang dah sengaja buat kita marah, kita ugut dia pada muka. Memang tengok Islam, tengok Muslim, memang akhlak buruk dengan perangai caci maki dalam Facebook dia, menjustifikasi tindakan dia. Bayangkan kalau kita kata, Alwin, you punya syahadah pun boleh tahan tadi. Walaupun kita tak setuju dia menghina, Alwin, saya harap nanti Allah akan bagi kamu hidayah supaya apa yang kamu ucapkan syahadah itu adalah ikhlas daripada diri kamu. Saya doakan kamu. Bayangkan kalau setiap Muslim kita ada pemikiran dakwah sedemikian, dia nampak, tak menjadi strategi aku nak buat orang Islam marah ni. Right? Yes. So, elakkan konfrontasi. Benda ini simple, small things kan? Tapi ingat, big things happen when small things done right. Okay? Big things happen when small things done right. Now, kemudian, kalau tak mampu lagi nak bersabar kan? Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-63, Allah kata, bila kita bercakap dengan orang jahil, dia menghina dan sebagainya, maka akhirilah perbualan itu dengan salam. Salam itu juga boleh bermaksud Assalamualaikum, ataupun boleh tak kita ambil maksud juga mengakhiri dengan damai, dengan aman. Maksudnya Assalamualaikum ataupun dengan keadaan lebih baik berbanding dengan cara kita memulakan. So, salam. Baik. Okey, tak apa, jumpa lagi. Saya rasa hari ini mungkin cuaca agak panas kan. So, mungkin kita minum lain kali ya. Yes, walk away. Daripada duduk terus, tak akan bawa apa-apa kesan. So, thank you. Khalas. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Kita jumpa lain hari. Tak payah nak cerita. Dakwah adalah proses yang panjang. Bukan satu hari terus masuk Islam. Sebagaimana kita nak berubah pun, bukan sebab ada satu ustaz cerita terus kita berubah. Mengambil masa juga untuk kita berubah. Elakkan halangan seperti manusia. Kadang-kadang bila kita berdakwah, ada tak mereka juga mempunyai sahabat-sahabat? Ada. Bila mereka mempunyai sahabat, barangkali orang ini nak dengar, orang sebelah dia tak nak mendengar. Apa kita buat? Macam mana nak elakkan situasi begini? Bagaimana? Janganlah tengok muka saya. Saya tengah tanya ni. Soalan, bukan jawapan. Macam mana nak elakkan ni? Kita sepak dia keluar, betul? Tak. Macam mana? Lari? Bawa dia lari. Jom kita lari. Jangan bagi dia dengar. Tidak. Dia ada negatif kat situ. Dia sedang menghalang kita untuk berdakwah. Kita cuba acknowledge, cuba memperakui dia itu wujud dan sebagainya. So kita, okay. So kita kata, okay tak apa. I think perbualan kita amat baik. So nanti kita sambung lagi. So lain kali bila kita sambung, salah satu teknik adalah, bila ada gangguan,
Dia sebenarnya nak dengar, tapi sebab ada gangguan, maka menjadikan dia celaru, dia pun tak mau tahu. Jadi, okey, tak apa. Perbualan ini sangat menyeronokkan. Tak apa-apa, kita jumpa lain kali ya. Okey, so tak apa, minum-minum, continue minum. Lain kali ajak dia keluar. Kawan ni tak payah ajak. Nak ajak dia pun boleh, tetapi kemudian, iaitu, hari tu kan masa saya berborak dengan kawan kita tu, si Poji tu, ada banyak persoalan. Minta maaf lah ya. Ingat, merendah diri kan. Minta maaf lah ya, sebab hari itu pun tak sempat nak layan semua soalan-soalan kamu. Dan saya dapati soalan-soalan kamu itu sangat bagus. Bukan saya tak tahu jawab, cuma sangat bagus, terlalu bagus sehingga saya memerlukan satu sesi khas dengan kamu. Dia rasa seronok sikit. Jangan kata, hari tu kau banyak kacau lah. Tak. Lepas tu, boleh tak ulang balik apa yang kau tanya tu? Oh begitu. Avoid obstacle dari segi human. Kemudian gadget. Telefon pintar kita. Telefon pintar ini, dia boleh jadi pembantu, boleh jadi pembantut. Tambah satu T saja. Selagi kamu tak takut pada salib lah. Kan? Ada orang tengok salib takut. Yang saya tahu takut salib tu vampire je. Ada pula orang Islam tengok salib pun takut kan? Pelik juga. Okey, kita lihat. Gadget itu, bila kita nak berdakwah, ingat, simpan, tolong silentkan, jangan off, silentkan. Dan kalau kamu nak letak atas meja, ini pun satu adab. Bila kamu berbincang, memang kamu silent, tetapi dia vibrate, betul? Bila dia bergegar, perbualan tu akan terhenti, dan orang kata, sila jawabkan phone, sila jawab phone. Sebab dia akan dia mengganggu tak? Mengganggu. Kalau kamu nak letak atas meja, jangan sekadar vibrate, terus jangan bagi ada gegaran langsung, jangan ada vibration terus. Kalau nak vibration, letak dalam ni. Cara kita supaya, pernah tak alami situasi begini di mana bila kita dalam sedang berborak-berborak, tiba-tiba telefon berbunyi, kita dah jawab, lepas tu dah sampai mana tadi Biasa tak? Dalam berdakwah, kita tak mau ganggu flow kita. Flow kita berdakwah sangat penting. Ini yang kata momentum. Bayangkan tengah bawa kereta 160 sejam, tapi janganlah bawa macam tu kan. Maksud ini cuma analogi je. Tiba-tiba kita kena stop, ada traffic light. Ganggu tak perjalanan? Tak best, nak pijak pedal pun tak best kan. Lepas tu kena masuk gear satu lagi kan. Sama juga, gadget ini akan membantutkan jikalau kita tak gunakan dengan betul. Dan satu lagi, bila dengan madu'u kita, Muslim non-Muslim sama. Jangan bila dia bercakap kita main phone. Okey, 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 ya, dengar, okey. Sebenarnya kita dengar ke tak dengar? Tak dengar. Begitulah yang terjadi sering dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat biasanya begitu. Di mana bos cakap depan, staff main handphone. Bila bos dah habis briefing, okey, faham, okey, cuba ulang. Apa dia sekali lagi? Jangan, itu tak hormat. Kalau nak betul-betul masuk dalam meeting, nak berdakwah, nak bercakap dengan orang, pastikan kamu fokus. Kalau kamu nak balas message yang urgent, yang kecemasan, minta kebenaran, cakap, excuse me, sekejap ini message urgent sikit, sekejap je, okey? Supaya dia berhenti bercakap, dia boleh sambung kemudian. Jangan sambil dia cakap sambil kita buat kerja. Memang tak akan dapat masuk. Sebagai tanda hormat. Suka tak kita, jikalau kita sedang bercakap, orang tu main handphone, main Facebook dia, main game dia? Tak suka. Jangan buat benda yang sama pada orang. Kemudian, ini yang kita kata, mereka yang tak berminat, okey? Gunakan bahasa yang mudah-mudah. Simple language. Dakwah adalah menyampaikan mereka mesej yang berkesan. Dan komunikasi yang berkesan adalah komunikasi di mana mesej yang disampaikan itu sampai kepada mereka dengan pemahaman yang kita ingin mereka faham. Effective communication. Kita lihat, kurangkan penggunaan bahasa Arab, boleh tak? Boleh tak? Contoh, kalau ada sahabat-sahabat toke-toke Cina dekat Kelantan ni, dia kata, kahwin ni solat Allah nak tolongkan, betul tak? Betul ke? Kalau orang solat Allah tolong, betul tak? Mau tengok, aku ni kafir, dia lah, bukan saya.
Ini cuma dialog je. Ambo kafir, Ambo tak solat, minum, macam-macam buat. Tapi tengok kereta Mercedes, BMW. Kahwin ada apa? Basikal buruk, BMX. Ambo BMW. Kahwin BMX kan. So kita nak jawab macam mana? Kita akan ada jawapan, betul tak? Lepas tu kita kata, pakcik, uncle, tahu tak, itu adalah istidraj Allah ke atas kamu. Dia faham tak? Dia nak faham apa? Kita duk kata istidraj, apa ke benda istidraj? Orang Islam pun ada yang tak faham. Ini kan kita guna pada dekat orang bukan Muslim. Sama juga bila dengan orang Islam kita yang jauh daripada agama, tolong guna perkataan yang mudah, dan kalau kita nak guna perkataan Arab, tolong terjemahkan. Saya bagi contoh. Di kalangan kita hari ini ada seorang mu'alaf yang baru kembali pada Islam kurang dari sebulan. Apa yang mendedikkan dia untuk mula mengkaji Islam? Kamu akan terkejut. Sebab cikgu Melayu dia, cikgu Muslim dia, dalam kelas sering menggunakan insya-Allah, alhamdulillah, insya-Allah, alhamdulillah, tapi tak diterangkan. Lalu anak murid tu tanya pada cikgu dia, "Cikgu, nak tanya silakan. Cikgu selalu guna insya-Allah itu apa?" "Oh, itu maksudnya dengan izin Tuhan." "Okey, alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan." Dari situ cikgu tu bagi dia Al-Quran, dia baca tak habis lagi surah Al-Araf dia. Dia dah buat keputusan nak masuk Islam. Senang. Jadi bila kita sebut insya-Allah, ingat ramai orang tahukah? Tak tahu. Saya bagi contoh. Sebelum saya memeluk Islam, kan azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia akan tulis terjemahan dekat TV apa? Tahu tak apa yang saya fikir masa tu? Saya sembah punya, Cina-Cina sembah punya, ini macam besar, ini Melayu punya lagi besar. Kamu tak perasan kan? Tapi bagi saya, itulah. Saya sembah punya ini macam besar, ini orang Melayu punya dia, Allah maha besar, lagi besar. Nampak tak? Saya boleh, saya kongsikan dengan kamu beberapa tips yang mudah untuk kamu berdakwah dengan gunakan bahasa yang simple. Kalau nak guna Arabik boleh, tak ada masalah. Bila kita kata insya-Allah dengan kawan kita yang belum Muslim, ingat insya-Allah tu maksudnya kita nak buat kan? Bukan cari alasan nak memberhentikan perbualan, betul lah. Bila kita kata insya-Allah, kita nak buat. Kita cakap dengan dia, "Okey, insya-Allah nanti aku datang. Nanti Ambo datang." Okey, cakap dengan dia, "Mu tahu tak apa tu insya-Allah?" Biar tanya dia, "Mu tahu tak apa itu insya-Allah?" Kalau dia tahu, dia kata, "Oh, dengan izin Tuhan." "Oh, bagus mu. Tahu tak Tuhan tu siapa?" Dia kata, "Kalau mu Allah, bukan Ambo je, mu pun Allah. Allah ciptakan." Lepas tu bawa dia pada tauhid. Nampak tak? Mudah. Alhamdulillah. Cakap dengan dia, "Mu tahu tak apa tu alhamdulillah?" Tengok. Benda simple kan? Mu tahu tak apa tu alhamdulillah? Syukur pada Tuhan, pada Allah. Tahu tak kenapa kita nak cakap alhamdulillah bila kita makan, kita kenyang? Sebab Allah yang bagi rezeki. Allah ciptakan semua benda di alam ini semata-mata untuk berkhidmat untuk manusia, kita. Jadi kita diciptakan untuk berkhidmat pada siapa? Trigger dia. Betul? Insya-Allah, alhamdulillah, subhanallah, semua ni terangkan. Dan lagi-lagi, bila kita di depan sahabat yang belum Muslim ini, kita kan selepas Nabi Muhammad, kita akan selawatkan sallallahu alaihi wasallam, betul? Mereka faham tak apa itu sallallahu alaihi wasallam? Mereka tak tahu. Kadang-kala mereka risau. Dia kata, "Ini orang sedang jampi saya guna bahasa Arab kah?" Sebab itu kalau ada Cina yang bermeluk Islam, antara perkara pertama yang mereka dapat fikir adalah, anak aku ni kena jampi. Sebab kita cerita-cerita Melayu ini banyak cerita-cerita bomoh, cerita-cerita khurafat. Betul? So terangkan kepada mereka apa itu sallallahu alaihi wasallam, apa itu perkataan-perkataan yang mudah. Dan juga bila kita kata perkataan yang mudah, ini yang saya sebut explain. Ni simple language, saya bagi tahu.
kalau kita nak ajar mu'alaf, boleh guna perkataan yang lebih mudah. Tetapi jangan cuba nak mencinakan logat kita kalau bercakap dengan orang Cina. Contoh, ini pernah terjadi. Ustaz tu dia ajar akidah, dia ajar sifat 20. Ajar sifat 20. Maka dia cuba sebab banyak mu'alaf dia kan. So dia kata, okey hari ini pelajaran pertama kita iaitu Allah itu wujud, lawannya tak wujud. Begini, Allah Ta'ala itu Allah, lawannya Ta'ala. Saya ulang. Dia kata Allah Ta'ala itu Allah, lawannya Ta'ala. Bila tanya pada student, pelajar-pelajar mu'alaf dia, so semua faham Ustaz mau tanya satu soalan. Silakan. Ustaz ada dua saya mau tanya. Pertama, Ustaz kata Allah Ta'ala Allah. Saya mau tanya, Allah Ta'ala itu Allah ke Ta'ala? Cakap baik-baiklah. Itu pertama. Yang kedua dia kata, lepas tu Ustaz kata Allah Ta'ala itu Allah, lawannya Ta'ala. So Allah soal lawan dia pergi mana? Confused kan? So guna perkataan yang mudah-mudah, simple. Okey? Perjelaskan ingat okey? Memang nampak senang kan? Tapi kadang-kadang dalam kita berdakwah, kita tak perasan pun kita guna yang terlalu bombastik. Ingat jangan guna perkataan bombastik, tetapi gunakan perkataan yang realistik. Okey? Now, lepas tu tengok apa yang kita ada, cari persamaan. Apa yang kita ada persamaan? Okey, kita lihat yang ni cari benda yang kita boleh bersetuju. Apa yang kita boleh ada persamaan? Contoh, mendatangi ahli kitab. Okey, ahli kitab. Ahli kitab ini apa persamaan yang jelas di antara mereka dengan kita? Agama samawi. Betul? Agama langit. Bila agama langit, maksudnya satu Tuhan, warna, ika, wei de zhenzu. Cakap bahasa Mandarin boleh 可以吗？真的吗？你们明白吗？那刚才我讲什么，你们可以解释吗？ Tengok, saya baru tanya, apa yang saya sebut tadi boleh tak kamu jelaskan? Kamu hanya jawab faham. Tak apa kita santai-santai sikit Okey. Now, persamaan kita adalah Tuhan yang satu. So cara persamaan, apa yang kita boleh, kamu Kristian tak kisahlah dia ni mazhab apa. Sebab dalam Kristian ada lebih 40 lebih ribu mazhab. Kita Ahlussunnah wal Jamaah 4 je, senang habis cerita kan. Tapi kita jangan cerita perbezaan. Tanya dia, ni Kristian betul tak? Saya terbaca kalau Kristian kan percaya satu Tuhan. Give me 5. Samalah. Sama. Rapat dah. Allah sebut dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 82, yang paling dekat dengan orang Muslim adalah Nasrani. So, satu Tuhan. Okey, kalau ikut Bible, nak tanya sikit. Kalau ikut Bible, kriteria Tuhan tu apa? Siapa yang layak jadi Tuhan kalau ikut Bible? Kriteria, syarat-syarat nak jadi Tuhan. Biasanya dia akan jam. Sebab dalam Bible tidak ada istilah yang khusus apa itu Tuhan dan bagaimana syarat-syarat menjadi Tuhan. Tapi dalam Al-Quran ada surah Al-Ikhlas, habis cerita. Lepas tu dia akan cerita, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu eternal, maksudnya tak ada mula tak ada akhir dan sebagainya. Bila dia cerita-cerita macam tu, kita lihat bagaimana cara persamaan ni boleh berdakwah. Dia kata satu Tuhan. So maksudnya awak kata Tuhan itu satu, dia tak ada permulaan, tak ada akhir kan? Apa yang ada permulaan dan ada pengakhiran tak boleh jadi Tuhan, betul tak? Betul. Tuhan maha berkuasa kan, dia menciptakan, dia bukan ciptaan kan? Betul. Lepas cakap dengan dia, betul lah. Sebab itu kita percaya Allahus Samad, apa yang ada permulaan dan ada pengakhiran tak boleh jadi Tuhan. Sebab itulah tengok para nabi yang kita percaya dalam Islam, daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kalau kamu nak cakap semua 25 pun terpulanglah, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini hanyalah manusia yang dekat pada Tuhan tapi bukan Tuhan. Termasuklah Jesus. Dia akan kata apa?
Tak. Jesus tu Tuhan. Saya confused lah sekarang. Tadi kan awak cakap mengikut Bible, apa yang ada permulaan dan ada pengakhiran tak boleh jadi Tuhan. Jesus tu dilahirkan tak? Dilahirkan. Dan mengikut kepercayaan kamu, Jesus mati di kayu salib, maksudnya dia ada pengakhiran. So macam mana yang pengakhiran, ada permulaan ada pengakhiran, boleh tiba-tiba boleh jadi Tuhan? Sedangkan tadi kamu cakap Tuhan tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Nampak tak kita masuk dengan persamaan? Okay, very simple terms. Okay, ingat semua soalan daripada mereka adalah soalan-soalan pintar, soalan-soalan yang pintar, soalan-soalan yang cerdik. Jangan kalau dia kata, nak tanya sikit boleh tak? Kenapa kawin tak makan kerbau pendek? Kita jawab apa? Muslimah, kenapa kamu tak makan kerbau pendek? Muslimah lah. Sebab Allah kata haram. Okay, so ingat, jawab setiap soalan mesti mendapat jawapan yang bagus, yang baik. Jangan kata apa, tanya soalan remeh-temeh ni. Tak. Jangan kita pula kata macam kawan saya jawab saya. Dulu sebelum Islam, saya tanya kawan saya, kenapa orang Melayu tak boleh makan kerbau pendek? Jawapan dia, hebat. Lu apa sama tahu? Itu Islam punya hal, itu Melayu punya hal. Lu mau tahu masuk Islam kasih potong dulu. Baru tanya sudah kena potong kah? Boleh tahan juga Islam. So, ingat, setiap soalan itu mendapat jawapan yang baik. Tengok kalau tiba-tiba hari ini orang datang tanya pada Abang ni, kata, boleh tak saya berzina? Kamu akan jawab apa? Boleh? Astaghfirullahalazim, ini mazhab mana ni? Syiah kah? Boleh tak? Okey, puji. Boleh tak saya berzina? Boleh tak saya berzina? Dah kahwin tu bukan zina lah. Apa cik? Ini kena masuk sekolah balik. Okey, yang sebelah ni. Boleh tak saya berzina? Tak boleh? Kenapa tak boleh? Lihat, kalau hari ini orang datang bertanya pada kita, boleh tak aku berzina? Ada tak kemungkinan dia akan mendapat jawapan, mu ni Islam apa? Mana boleh zina? Gila kah? Tak mengaji kah? Betul tak? Ada tak kemungkinan jawapan dia dapat? Ada. Tapi lihat, itu soalan yang saya tanya itu adalah satu soalan yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah aku berzina? Nabi, dia tak kata tak boleh. Lihat kepintaran Nabi dalam menjawab pendekatan dia. Dia kata, sukakah kamu jikalau ibumu berzina? Tak. Sukakah kamu jikalau kakak kamu berzina? Tidak. Sukakah kamu jikalau adik perempuan kamu berzina? Tidak. Maka, mengapa kamu mau berzina? Maka dia kata, demi Allah, aku tidak akan berzina. Dan dikatakan, dia tak pernah berzina selepas itu. Nampak tak metodologi dia menjawab? Maksudnya, walaupun bagi kita soalan tu macam soalan-soalan bodoh, tapi Nabi tak pernah menganggap semua soalan tu adalah bodoh, tapi menganggap semua soalan tu adalah soalan yang mesti dijawab. Orang tanya kita, contoh, kalau kita tak tahu soalan tu, tak tahu jawapan, jangan terus kata pi lah, jangan kacau saya. Tak tahu cakap wallahu alam bisawab, habis cerita. Okey? Banyak lagi. I don't know ni yang saya nak cakap. Kalau tak tahu jawapan, apa kita cakap? Boleh tak jadikan dia lebih cantik? Kita package dia jadi lebih cantik. Contoh nak packagekan dia lebih cantik adalah, kalau tanya soalan-soalan yang pelik yang kita susah nak jawab kan, kita pun jam, tak tahu jawapan, memang tak tahu jawapan. Ingatlah, dalam dakwah jangan goreng Dan ingat, dalam dakwah dia jawab bukan kata ambo fikir ini jawapan dia, ambo rasa ini jawapan dia. Hello, Islam ni you punya kah? Islam ni Allah punya mah. You nak jawab apa Allah kata, apa Nabi kata. Jangan pula jawab dengan orang, ambo hari tu dengar dekat TV ustaz tu kata gini. Itu bukan hujah. Sorry ustaz kat TV bukan hujah. Dia mesti Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata ulama.
berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tak boleh kata ambo rasa, ambo fikir. Apa, mu ingat ni makan? Tak ada begitu. Okey? So bila kita kata tidak tahu itu separuh daripada ilmu, bila orang tanya soalan, kita nak packagekan dia jadi cantik, cakap subhanallah, bagus sungguh soalan kamu. Dan walaupun ambo ni lahir Muslim, tapi tak semua benda tahu. Dan disebabkan soalan kahwin ni bagus sangat, dalam Quran Allah kata macam ni, surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-7, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 43 Allah kata fas'alu ala zikr in kuntum la ta'lamun. Jikalau kamu tidak tahu, tanyalah orang yang tahu. Jadi sebab soalan kahwin ni bagus sangat, ambo tak tahu, ambo kena tanya orang. Nampak tak jauh punya U-turn ni kan? Tapi lebih cantik sikit lah. Tapi ingat, jangan pula dalam satu sesi beberapa soalan kita tak tahu jawapan, kita guna teknik yang sama je. Aish, jangan. Tapi present dengan cara yang lebih baik. Tak tahu cakap tak tahu, jangan goreng. Okey? Jadi sebenarnya kalau kita faham tidak ada ilmu itu, sebenarnya separuh ilmu lebih berbahaya daripada tiada ilmu. Tahu kenapa tak? Sebab kalau orang yang tak ada ilmu, dia duduk diam-diam tak cakap apa-apa. Orang yang dapat separuh ilmu, dia ada masalah. Contoh, okey? Contoh ni dalam satu peristiwa, selepas perang, ada seorang sahabat ni tercedera di kepala dia. Kesian dia kan? Alhamdulillah, sekarang dah dapat merasai kesian dia. Maka bila tiba waktu solat, dia bertanya pada sahabat, bolehkah aku bertayamum sahaja? Mana boleh? Syarat tu kena berwuduk dengan air. Okey? Dia berwuduk dengan air dan dikatakan kecederaan dia semakin parah, lalu dia meninggal dunia. Cerita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa? Sebenarnya yang biasa kita dengar adalah hadis yang terakhir ni, tapi kita tak tahu kesemua cerita dia. Yang terakhirnya Nabi kata, sesungguhnya ubat kepada kebodohan, kejahilan adalah bertanya. Jadi kalau kita tak tahu, jangan rasa. Dia kata, tak apa, kau nak tahu sesuatu kan? Cubalah tanya aku. Manalah tahu aku tahu. Dulu sahabat cuba sedaya upaya menjauhi daripada memberikan fatwa. Kalau boleh, tanyalah dia. Tanyalah orang ahli badar. Mereka cuba elak. Hari ini kita kalau boleh, mu tanya aku, tanya ambo. Ambo tahu. Cuba. Tidak. Islam bukan macam tu. Tak tahu cakap tak tahu. Sampaikan apa yang kita pasti, bukan apa yang kita rasa. Contoh yang terbaik, masa saya buat umrah